Baiklah, untuk segmen Melayu Islam Beraja secara virtual membawakan tajuk Pandemik COVID-19, Melayu Islam Beraja dalam Sains dan Teknologi bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Awang Muhammad Al-Kushairi bin Haji Abdul Kahar yang kita percaya sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Menggunakan kesihatan. Alhamdulillah. Syukur. Baik, kita terus ya bersama dengan tajuk kita pada hari ini. Sebenarnya bagi negara Brunei Darussalam, apa yang dihasratkan melalui konsep Melayu Islam Beraja ini, Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi diucapkan kepada para pengacara Rampai Pagi dan para penonton yang dihormati sekalian, dan tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih di atas pihak RTV berkesudian menjemput saya bersidang dalam rancangan Rampai Pagi ini. Yeah. Jadi beralih kepada tajuk Baldatun Taubatun Warabbul Ghafur. Jadi inilah hasrat konsep Melayu Islam Beraja yang ingin menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang sejahtera dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu raja, kerajaan dan rakyat benar-benar mengamalkan dan menghayati falsafah Melayu Islam Beraja berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Insya-Allah negara Brunei akan sentiasa istiqamah menuju ke arah kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Jadi negara Brunei Darussalam negara yang sekular. Jadi yang menganggap perubahan diri atau kehidupan seorang individu itu berlaku dari hasil perubahan sekitar sains dan teknologi. Jadi konsep perubahan inilah yang diajukan oleh Barat kepada Timur sini. Sangat banyak dengan pandangan Islam, kerana Islam mentafsirkan bahawa konsep perubahan itu ialah hasil dari manusia itu sendiri, bukan sekitaran yang mengelilingi manusia. Jadi seperti yang termaktub firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu kaum sehingga mereka berusaha merubah. Ya, Tuan. Ya. Mungkin ada sedikit masalah teknikal ni. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dengan Tuan kita, narasumber kita itu Awang Muhammad Al-Kushairi bin Haji Abdul Kahar. Itu antara dapat kami bawakan pada bus kita. Tadi bersempat juga kita ni mengetahui lebih lanjut. Namun sebentar lagi kita akan cuba menghubungi Tuan kembali bagi memudahkan kita ya agar dapat menantikan juga untuk sambungan bersama secara virtual ini kepada bus kita. Kita menantikan terlebih dahulu. Jadi mungkin dapat sedikit rumusan daripada pengurusan tadi. Jadi mungkin dapat dalam tajuk ini ingin sekali kita ni mengupas dengan lebih lanjut lagi bagaimana kita dapat menerapkan Melayu Islam Beraja dalam sains dan teknologi ini. Tentunya kalau kita ni mengetahui secara general ataupun dari asasnya sahaja, dalam kita ni penggunaan teknologi bukan sahaja kita dipentingkan tentang security ataupun keselamatan cyber, kita ni juga ingin menimba ilmu bagaimana kita ni ada mengamalkan beberapa adab-adab dalam kita ni menggunakan platform digital media ini ya. Sepanjang hari. Jadi untuk lebih lanjut kami bawakan kepada bus kita sudah pun tersambung kembali ya bersama dengan Yang Mulia Tuan Awang Muhammad Al-Kushairi bin Haji Abdul Kahar. Baik Tuan, mungkin dapat sudah kita ni bersama Tuan ya. Oh ya. Maaf Tuan. Jadi kita teruskan bersama dengan Tuan untuk penjelasan mengenainya. Okey, jadi menurut Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahawa Islam membebaskan akal, mendorong supaya menganalisis dan mengamati kejadian dalam sekeliling. Islam mengangkat tinggi kedudukan ilmu dan ahli-ahli ilmu serta mengadu-adukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Okay, jadi itulah hasrat negara Brunei Darussalam lah untuk memegang konsep MIB.
Ya, Baik. dan untuk seterusnya mungkin boleh diterangkan nih Tuan secara ringkas mengenai dengan kronologi pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam ini. Silakan. Okey, jadi mengenai dengan pandemik COVID-19 ini, semua sudah maklumlah, yang bermula dari menerai Wuhan, China lah, Hubei, China. Jadi kemudian penyakit dikenali sebagai virus COVID-19, corona, Virus menyebabkan disease. seluruh dunia panik Ya. dan ketakutan, yang menyebabkan kematian. Jadi pada 11 bulan Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengiktiraf fenomena ini. Jadi keadaan dunia semakin kelam kabutlah. Jadi punca wabak menjejaki negara ini dikenal pasti. Di mana pada Mac 2020, di lelaki berumur 53 tahun lah, yang mula-mula menghadapi simptom ini. Dan seterusnya pada 7 Ogos 2021, yang belum lama ni, 3 bulan lepas, kembali mencatatkan jangkitan tempatan setelah kita ni 457 hari tanpa kes jangkitan tempatan. Jadi negara kita ni, Brunei Darussalam, juga tidak terkecuali daripada berhadapan dengan senario ini. Jadi kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan melaksanakan perintah kawalan pergerakan secara holistik di seluruh negara. Jadi termasuklah penjarakan sosial, penjagaan kebersihan. Jadi sementara semua aktiviti sosial dan kemasyarakatan terpaksa dibatalkan dan diberhentikan. Jadi dengan perintah kawalan ini, ia terlaksana dengan ketat. Jadi masyarakat disarankan, diperintahkan untuk berkurung. Jadi keluar untuk membeli keperluan saja sehari-hari. Jadi seterusnya prosedur operation standard SOP baru diperkenalkan. Jadi semua masyarakat Ketani diperkenalkan dengan berbagai kaedah di mana suatu fenomena baru kepada masyarakat negara ini. Sehinggalah pada 19 November yang lalu, Ketani mula fasa peralihan COVID-19. Jadi di mana kelonggaran PKP mulai dibenarkan, akan tetapi hendaklah mengikut garis panduan yang diberikan oleh pejabat Jabatan Perdana Menteri. Jadi itulah saya sentuh sedikit dengan pandemik COVID-19. Baik, alhamdulillah juga Tuan, pada ketika ini kita ni di era moden ya, di mana teknologi dan sains itu sudah pun dapat kita ni terima, dan ketika wabak COVID-19 ini ianya bagaikan sepadu dengan peningkatan sains dan teknologi. Jadi mungkin dapat Tuan kongsikan sedikit konsep yang dijelaskan bagi tajuk kita pada hari ini, iaitu sains dan teknologi. Okey, jadi beralih kita ni kepada konsep sains dan teknologi yang ingin dikaitkan dengan tajuk perbincangan pada pagi ini, di mana konsep sains dan teknologi yang dimaksudkan ialah ilmu pengetahuan yang teratur berdasarkan kebenaran yang berkaitan dengan perbuatan hasil di sini hasil industri yang dicipta dari akal manusia. Jadi selain daripada itu, ada yang mentafsirkan bahawa ilmu sains dan teknologi merupakan maklumat dan penemuan-penemuan yang sistematik, progresif dan dinamik. Jadi hasil pemikiran dan kebijaksanaan manusia sendiri dengan membuat kajian-kajian yang teliti dan teratur pada alam yang Allah ciptakan. Jadi dengan demikian dapatlah dirumuskan bahawa konsep sains dan teknologi itu adalah hasil dari pemikiran manusia itu sendiri untuk mencipta sesuatu yang luar biasa untuk kepentingan, kemudahan atau menjadikan sesuatu itu unik dan berguna serta untuk mengisi kehidupan yang lebih sempurna. Jadi dapatlah diaplikasikan bahawa hasil sains dan teknologi yang dimaksudkan itu telah pun tertanam dalam kehidupan manusia sehari-hari tanpa disedari. Jadi pertama di sini, kita ambil satu contoh kenderaan misalnya. Satu hasil teknologi yang membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke suatu tempat. Misalnya kereta, monorail, kereta elektrik, pesawat kapal laut, dan kenderaan seperti ambulans dan bas punya peranan yang penting dalam pengangkutan kes-kes pesakit yang dijangkiti oleh COVID-19. Jadi kemajuan sains telah meningkat cara mencapai
menyampaikan maklumat dari satu tempat ke satu tempat yang lebih cepat dan tepat. Ini adalah teknologi komunikasi. Okey? Dan seterusnya teknologi komunikasi ini termasuklah terciptanya telefon, komputer, telefon bimbit, email, internet, Google, meeting Zoom dan sebagainya. Jadi begitu juga penyediaan talian hotline 148. Jadi ini memerlukan alat teknologi komunikasi, aplikasi Blue Health dan seterusnya, penyediaan self-assessment tool health information .government.bn dan seterusnya, pengajian buku-buku zikir menggunakan kod PDF, dengan menggunakan PDF. Ini semuanya teknologi maklumat, okey. Dan seterusnya teknologi maklumat pula di sini beberapa contoh termasuk dalam teknologi maklumat ialah television, radio, di mana kita ni hari-hari mendengar sidang media mengenai dengan memberikan situasi terkini jangkitan COVID di negara Brunei Darussalam. Jadi oleh demikian uraian dan konsep Islam Beraja pandemik COVID-19 dan sains dengan konsep sains dan teknologi dapatlah dihubung kait peranannya satu persatu. Okay? Jadi itulah pengertian ataupun maksud definisi konsep. Okay? Ya. Itulah sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan dan tentunya ni Tuan, negara Brunei Darussalam tidak terlepas daripada berhadapan dengan perubahan era globalisasi, terutama sekali kita ni berada di pandemik COVID-19 ini. Kita ni masih tetap berpegang pada konsep Melayu Islam Beraja. Betul. Jadi mungkin boleh diterangkan apakah diterangkan hujah ini dari segi kebudayaan ni Tuan, silakan. Okey, kalau InsyaAllah dari aspek kebudayaan sebenarnya merangkumi berbagai aspek. Di antaranya ada resam, kepercayaan, kesenian, perundangan dan sebagainya. Kemudian di negara Brunei Darussalam sudah terpengaruh dengan sains dan teknologi. Jadi penggunaan sains dan teknologi dan budaya bangsa Brunei semakin digunakan pakai pada masa ini. Salah satu contoh yang ketara kini ialah adat memanggil-manggil, memohonkan orang Brunei untuk suatu majlis tahlil dan doa selamat. Kalau dulu ketani sendiri, tuan rumah tu sendiri yang akan menjemput atau yang datang ke rumah tu. Tapi sekarang ini enggak. Sekarang ini menggunakan telefon, WhatsApp. Jadi ini perbezaan kegunaannya daripada ketani ini orang susah untuk mengaga, kadang-kadang sibuk dan sebagainya. Jadi ini gunanya teknologi. Okay? Dan berbeza dalam situasi COVID-19. Sekarang ini majlis tahlil dan doa selamat. Even termasuk majlis nikah dilangsungkan secara di talian online. Jadi menggunakan aplikasi Google, Meet, Microsoft dan sebagainya. Jadi majlis ini dipermudahkan dengan adanya teknologi maklumat yang memudahkan lagi para penggunanya untuk berhubung. Jadi budaya berjabat tangan. Dulu kita ni berjabat tangan, sekarang ini sudah orang diganti dengan meletakkan tangan di dada. Ada yang kadang-kadang pakai ni gini, pakai sikua ni, dorang ni. Jadi ini sebagai tanda juga hormat tanpa memerlukan sebarang sentuhan. Betul. Okey, sambil itu juga dilihat semasa pandemik COVID-19 ini melanda negara di mana masyarakat mampu mengamalkan nilai-nilai terpuji, itu suka memberi dan bersedekah kepada tugas-tugas hadapan, sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat pandai. Malah sering bertukar-tukar pemberian makanan. Jadi budaya sudah masa ini. Sudah jelas. Jadi di sini penerapan nilai MIB masih tetap dijaga oleh masyarakat Brunei agar tidak bercanggah, asal tidak bercanggah dengan ajaran agama Islam. Jadi ini dari segi budaya. Okay? Kalau saya sentuh lagi memang banyaklah panjang lebar. Jadi sampai di sinilah dari aspek kebudayaan. Baik, betul Tuan. Dan juga tadi telah pun saya kongsikan sedikit di mana peningkatan ataupun adanya penularan wabak COVID-19 ini selaras juga dengan peningkatan penaiktarafan sains dan teknologi, di mana pada ketika ini telefon bimbit perlu ada, mengimbas kod QR pun perlu ada, dan yang paling kita lihat peningkatannya yang paling jelas ialah tentang perubatan. Jadi mungkin dapat Tuan kongsikan sedikit sudut manakah yang paling ketara peningkatan dalam segi penaiktarafan sains teknologi dan dalam segi perubatan ini Tuan?
Okay, kalau sebelum menjawab soalan bis kita, jadi di sini saya ingin menyentuh aspek perbuatanannya, adanya ilmu sains dan teknologi. Masyarakat Melayu dulunya mengamalkan rumuh dan rukunnya. Jadi dengan kemunculan ilmu sains dan teknologi melahirkan pakar-pakar moden. Dan kini masyarakat telah memilih untuk menggunakan perbuatan moden. Okay? Jadi bukan apa? Kerana perbuatan bomoh dan rukun terdapatnya amalan syirik dan kurafat, menyembah benda lain selain Allah, yang mana ia dilarang keras dalam agama Islam. Jadi dalam firman Allah surah Al-Jin ayat 18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah punya Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di negara Brunei Darussalam, konsep Melayu Islam Beraja itu tidak ketinggalan dalam mengikuti perubahan arus kemodernan dalam mempelbagai teknologi-teknologi yang canggih. Jadi apatah lagi dalam situasi pandemik ini. Jadi di mana sejak Ogos 2020 Brunei telah menjalankan persiapan bagi pelaksanaan program vaksinasi. Okey, jadi seterusnya jawatan kuasa teknikal COVID-19 dibentuk untuk meneliti, mengkaji dan menilai vaksin COVID-19. Makmal virologi kebangsaan dibina. Jadi seterusnya kerajaan Kebuah Buli membuat pelaburan dalam penggunaan artificial intelligence bagi melaksanakan penjagaan kesihatan secara sistematik. Jadi seterusnya mengenai dengan perubatan-perubatan Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Moderna yang digunakan di negara ini telah pun sejajar kedudukannya dengan sebuah negara Islam. Jadi kita ini bukannya suka-suka hati juga. Kita ini perlu menerusi fatwa, di mana fatwa di negara Brunei Darussalam dikeluarkan oleh yang berhormat mufti kerajaan, penggunaan vaksin COVID-19 dianggap harus menurut hukum syarak. Jadi seterusnya program vaksin mula dijalankan. Jadi bermula pada 3 April 2021 vaksin mula diberikan pada rakyat Brunei. Jadi pada 8 November 2021 suntikan bagi umur 12 hingga 17 tahun dimulakan, di mana ia banyak melibatkan semua pelajar-pelajar sekolah di seluruh negara, dan seterusnya insyaAllah vaksin kedua diberikan pada bulan Disember akan datang. Jadi fasa peralihan 19 November yang lalu, jadi bermula 20 November, semua kaki tangan kerajaan dikendaki diuji swab antigen rapid test yang kembali bekerja dilakukan setiap 2 minggu. Jadi dengan adanya kemajuan dan kecanggihan sains dan teknologi pada masa ini, dapatlah dilihat dari aspek perubatan yang banyak menyumbang dan memainkan peranan penting dalam membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Jadi sebalik fenomena ini juga tersirat nilai-nilai yang dicurah bakti oleh petugas hadapan kerelawan dengan ketebahan, kesabaran, keikhlasan, tawakal dan doa demi menjunjung titah untuk kesejahteraan negara Brunei Darussalam yang tercinta agar bebas dari wabak menular ini. Baik Tuan, nampaknya juga ini juga kami ingin mengetahui lebih lanjut sebenarnya tentang konsep Melayu Islam Beraja ini. Pastinya sebenarnya banyak ni sebetulnya, akan tetapi masa itu mencemburui kita di Tuan. Memang. Jadi untuk selanjutnya dalam masa lebih kurang 2 minit sahaja lagi, mungkin dapat dikongsikan apakah kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh Kerajaan Kebuah Duli Yang Maha Mulia untuk kepentingan rakyat bagi sama-sama berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, Tuan. Silakan. Barangkali kalau menyentuh dengan kemudahan, selalunya kalau tadi jalan raya, semua sekali orang disediakan oleh Kerajaan Kebuah Duli. Jadi barangkali kemudahan-kemudahan ini termasuklah pengagihan buku-buku, dan seterusnya gelang, kemudahan gelang tangan untuk mereka yang dikarantin, dan seterusnya
Jadi itulah yang buat masa inilah yang kemudahan yang infrastruktur yang diberikan oleh kerajaan pada masa ini. Okay? Jadi sebetulnya banyak lagi sebenarnya kami tahu Tuan akan dapat kongsikan sebenarnya. Namun Banyak minta maaf sebenarnya. Tuan, kami terpaksa je memotong perkongsian kita di pada hari ini. InsyaAllah jika ada lagi di kesempatan lain kita ni akan bersama lagi Tuan ya. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Jadi untuk itu ya kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita itu Yang Mulia Tuan Awang Muhammad Al-Khusyari bin Haji Abdul Qahar, pensyarah Melayu Islam Beraja, Pusat Komunikasi, Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Teknologi Brunei. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.